Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey. So dia nak titik di titik A, kita cari daripada kedalaman daripada permukaan lah dah. So kita kena tahulah daripada ni 5, tinggi semua ni adalah 57. 52 tambah dengan 5, 57. Tapi daripada titik A ni 4 pula. So 57 kena tolak 4. So jawapan dia 53 lah. So kedalaman dia adalah 53 meter. Okey. Row ketumpatan dia 1000. Okay. 1000. Darab dengan G 9.81. Okey. Mana kalkulator dia? Okey, so tekan kalkulator je lah. 53,000 darab 9.81. So jawapan dia B. B. 5199. So jawapan dia B. Baik. Itu konsep mengaplikasi tu, mengaplikasi kuantitatif. Okey. Raja 3 menunjukkan seorang budak minum sekotak susu. Kita pun biasa minum kotak susu lah. Apabila beliau habis minum, kotak susu kelihatan kemik di dalam dia. Apakah yang menyebabkan situasi ini? Okey. Bila kita sedut udara air dalam kotak tu habis dah. So maksudnya dia mewujudkan satu kawasan yang bertekanan rendah. Kita keluarkan udara dalam kotak tu. Jadi wujudlah ni kotak, kita keluarkan udara, dari sini tekanan rendah. Dan di luar ada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera tu tak berubah. Cumanya bila tekanan dalam ni berubah jadi rendah, jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi ni akan menekan kotak tu supaya jadi kemik. Jadi situasi ni menunjukkan tekanan atmosfera lebih daripada tekanan dalam kotak minuman. So jawapan dia A lah. Sama dengan straw lah. Straw. Macam mana straw tu boleh menyedut air? Ni ada air. Lah, kita boleh minum. Bila kita sedut udara dalam straw, kita sedut udara dalam straw, bukan kita sedut air sebenarnya. Kita sedut udara dalam straw, udara dalam straw ni keluar. Jadi dia wujud kawasan tekanan rendah. Dia wujud satu kawasan tekanan rendah, maka atmosfera di luar ni akan menekan air. Dia tekan air supaya air ni ditolak naik ke kawasan yang bertekanan rendah. So maksudnya kita pun rasalah air tu. Sebenarnya kita sedut udara atmosfera, tekanan atmosfera yang menolak air tu. Wujud perbezaan tekanan. Okey, ni soalan glamour juga ni. Banyak keluar dalam soalan ni. So kita kena faham kan. Okey, Rajah menunjukkan sebuah manometer. Manometer ni adalah satu alat untuk mengukur tekanan udara. Tekanan udara. Kalau untuk mengukur tekanan atmosfera,
kita guna barometer. Barometer barometer aneroid, barometer digital. Kalau manometer ni untuk mengukur tekanan udara. Tekanan gas lah, udara ke gas ke. Okey. Yang mana dia mengandungi merkuri berketumpatan dia 13,600 disambung kepada satu sumber gas. Okey. Kalau tak ada gas, kalau tak ada gas tu, merkuri tu akan sama. Sebab tak ada tekanan, dia bergantung kepada tekanan atmosfera sahaja. Sebab tekanan atmosfera ada di permukaan bumi. Sebab dia akan jadi sama lah kiri dan kanan lah. Sebab tak ada lagi tekanan gas. Tapi bila kita sambung kepada suatu bekalan gas, tong gas ke apa ke, kita tengok wujud perbezaan ketinggian. Ni jadi rendah. Ni jadi rendah, ni jadi tinggi. Okay. Sini ada tekanan atmosfera, PATM. Sebelah kanan saya tu ada tekanan atmosfera, sebelah kiri tu ada tekanan gas. Kalau kita tengok dari segi ketinggian tu, siapa lebih tinggi tekanan atmosfera ke tekanan gas lebih tinggi? Cuba awak. Tekanan gas ke tekanan atmosfera lebih tinggi? Boleh tengok pada aras dia perbezaan. Gas. Tekanan gas lagi tinggi sebab dia tolak ni, Jadi tekanan atmosfera tu kurang daripada tekanan gas. Tapi dia kata tekanan atmosfera dah 76 cmHg. Tekanan atmosfera dah 76 cmHg. cmHg. Mesti tekanan gas tu lebih daripada 76. Lebih tu berapa? Lebih tu kita tengoklah ketinggian sini. Okey. 12 5, jadi dia lebih tu sebanyak 7. Jadi kita kena tambah dengan 7 cm/Hg. Jadi apa ni? 83 cm/Hg. Itu adalah tekanan bagi gas. Tapi jawapan dia dalam unit Pascal. Kita dapat ni dalam unit cm/Hg. So kita kena tukarlah unit dia daripada cm/Hg kepada Pascal. Okey, macam mana nak tukar? Kita kena ingat merkuri ni adalah sejenis cecair. Bila sejenis cecair, kita kena ingat rumus bagi tekanan dalam cecair. P sama dengan H rho G. Right. Okey, H ni adalah ketinggian dia ni. Okey, H tu adalah 83 cm. 83 cm bersamaan dengan 0.83 meter. Sebab kalau pengiraan kita kena guna dalam meter lah. Sebab kita nak standard unit SI. International punya standard. Nak dapatkan nilai dalam Pascal, kena tu tak bolehlah guna sentimeter, kena guna meter lah. Okey, rho dia beri dah 13,600. Dan G 9.81. So kita tekan je lah kalkulator. 0.83 darat 13,600 darat 9.81. So kita akan dapat 110,735.28. So jawapan dia B lah. Cikgu. Ya. Kalau dalam PSA tau, yang G yang kita lupa 9.81, kita guna 10, betul? G untuk KSSM, G kita tak boleh guna 10. Kita tutup terus dah buku tulis 10 tu. Kita guna 9.81 sebab kita nak standard dengan universiti. Sebab awak masuk universiti lagi, awak akan guna 9.81. Dulu guna 10, bila masuk universiti dah dia jadi bolong. Sudah. Hari tu 10, ini 9.81 pula. Sebab tu sekarang ni dia dah standardkan supaya semua guna 9.81. Kalau awak tak ingat 9.81, dia ada di muka surat depan sekali. Muka surat depan tu ada senarai rumus dengan senarai pemalar. So tak payah pusing lah.
Kalau ada lagi guna buku guna 10, buanglah buku tu. Tak. So, jadi kita guna 9.81 lah. Okey, seterusnya Rajah 5 menunjukkan sebuah jet hidrolik. Jet hidrolik yang ringkas. Berat kereta adalah berat ni bersamaan dengan daya lah. Okey. Nisbah luas permukaan ombuh kepada ombuh kedua adalah 1:12. Okey, maksudnya sini permukaan dia 1, sini 12 kali ganda. Okey, 12 kali ganda. Besar dia. So sini ni kita kena tahu kalau jet hidrolik ni dia menggunakan prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Di mana prinsip Pascal tu menyatakan tekanan di ombuh A dan ombuh B adalah sama. So F1 per dengan A1 sama dengan F2 per A2. Alright. Okay. So dia kata sini berat kereta tu 2 darab 10 kuasa 7. Okay. 2 darab 10 kuasa 7 sama dengan 12. Permukaan dia 12 kali ganda. Sini F kita nak cari. A dia 1. 1. Okay. Jadi bahagi je lah. 2 darab 10 kuasa 7 bahagi dengan 12. So kita akan dapat 1.7 darab 10 kuasa 6. 1.7 darab 10 kuasa 6. Okey. Nah. Boleh Okey ni. Cikgu. Ya. Kena Adi? Mana? Tu kita tak dapat apa. Kena dapat 1.7. Ni? 2 darab 10 kuasa 7 bahagi 12 je. Sebab ni per 1. Kalau ada nombor sini kena buat naik. Tapi kita buat naik pun darab dengan 1 sama je. Ya bagi dapat 1 point banyak je. Awak bunda lah. 1 point Bunda. Okey. 10 kuasa 6. Kira 10 kosong. Right. Okey cikgu. Okey, Rajah 6 menunjukkan balon rekreasi terapung pada ketinggian tetap. Okey, kalau balon ni dia menggunakan daya apungan tak? Bila daya apungan dia termasuk dalam prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Okey. Daya apungan yang bertindak ke atas balon itu tidak sama dengan terapung pada ketinggian tetap. Kalau dia duduk terapung gini ni, duduk tetap, dia tak naik, tak turun, maksudnya dia dalam keadaan terapung. Archimedes kata, pada ni Archimedes kata daya apungan sama dengan berat objek. Kalau berat objek itu maksudnya kalau sini balon tambah dengan beban dia lah. Kalau dia ada orang dalam tu, jumlah berat balon tambah dengan jumlah berat manusia tu. Okey. Jadi sini dia kata adalah tidak sama dengan. Okey. Tidak sama dengan berat balon. Berat balon Archimedes kata sama. So ni tidak diterima. Okey. Lepas tu ketumpatan. Tidak sama dengan ketumpatan. Yang ni betul. Okey, ini betul. Ni salah. Kata salah. Berat udara yang disesarkan oleh balon. Ni berat objek sama dengan berat udara tersesat. So ni pun salah juga. Jawapan dia 2 sahaja. Tak ada dalam jawapan tu lah. 1 dan 2 berat balon dah. Benda rekreasi. Sini dia tak tulis.
Dia kata berat balon saja. Sepatutnya berat balon tambah dengan beban. Tambah dengan beban, ada orang ni. Lepas tu dia kata balon saja. Dia berat objek. Objek tu merangkumi balon dan beban. Bila dia kata berat balon saja, ni betul lah. Memang tidak sama lah. Okey, so jadi jawapan dia 1 dan 2 lah. 1 dan 2 sahaja. Okey, kena itulah kadang-kadang kita keliru juga kena tengok. Sebab dia daya apungan sama dengan berat objek. Kalau objek yang terapung, objek tu merangkumi semua. Kalau kapal, berat kapal dan berat beban tu sambung. Kalau dia kata berat kapal saja, salah lah. Okay, kalau kontena pun sama. Sekali dengan isi dalam dia tu. Okay. Rajah 7 menunjukkan sebuah sampan beratnya 1200 Newton. Okay. Terapung di atas air. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Okay. Dia kata terapung sama tak macam situasi tadi ya. Kalau berat dia 1200 Newton, daya apungan pun 1200 Newton juga. Okay. Tapi soalan ni antara pernyataan berikut manakah tidak benar? Kalau tidak benar tu salah Dia kata daya tujah adalah 1200, ni betul. Berat air yang disesarkan 1200 pun betul juga. Ni pun sama dengan berat air yang tersesar. Daya apungan sama dengan berat objek, sama dengan berat air yang tersesar. 3 benda tu So B pun betul. Isi padu air adalah sama dengan isi padu air yang isi padu sampan adalah sama dengan isi padu air yang disesarkan. Ini salah. Sepatutnya dia kena tulis isi padu sampan yang tenggelam. Isi padu bahagian sampan yang tenggelam. Kalau kita letak atas air gini, sampan ni, dia ada gini. Ni bahagian ni isi padu ni, ni sama dengan isi padu air tersesat. Bahagian yang tenggelam tu sama dengan yang tersesat. Ketumpatan sampan tidak semestinya kurang daripada ketumpatan air. Ya, betul. Ketumpatan sampan tu mungkin dia buat daripada besi. Besi kadang-kadang kalau dia buat bentuk sampan, dia akan timbul. Tak? Sedangkan dia tu lebih tumpat daripada air. Tapi dengan design yang kita buat tu dia boleh timbul. Right. So jawapan dia C lah. Sini. Okey, nombor 9. Rajah 8 menunjukkan sebuah kapal selam bergerak di paras 20 meter. Okey. Ada air, dia berada di bawah air 20 meter daripada permukaan laut. Tekanan atmosfera, okey, dia beri dah tekanan atmosfera ni di permukaan ni. Permukaan ni ada tekanan atmosfera. Jadi kalau dia tambah jumlah tekanan, dia merangkumi tekanan atmosfera dengan tekanan yang dikenakan oleh air laut. Okey, berapakah tekanan yang dikenakan ke atas kapal selam? Okey, jumlah tekanan lah tu dia nak Kalau dia nak jumlah, dia nak tekanan air, dia tulis berapakah tekanan air laut. Kalau dia kata berapakah tekanan umum, maksudnya jumlah lah. Jumlah tekanan atmosfera tambah dengan jumlah tekanan air. Okey, jadi tekanan jumlah tekanan P sama dengan P ATM tambah dengan H rho G. Tekanan H rho G itu adalah tekanan air. So ATM dia adalah 1 darab 10 kuasa 5 tambah dengan H dia 20, rho 1200, G 9.81. So kita kira je lah. Okey, 20 darab 1200 darab 9.81. So jawapan dia 23 5 4 40 tambah dengan 1 darab 10 kuasa 5. Jawapan dia 33 5.44 kilo. So jawapan dia ya. Soalan mengenai aplikasi juga. Okey, last. Antara pasangan radas yang berikut yang mana diklasifikasi sebagai prinsip fizik yang betul. Okey, prinsip Pascal. Okey, Pascal ni adalah prinsip yang menggunakan yang mengatakan tekanan dipindahkan secara seragam
Okey. Yang paling tunya nampak sekali adalah jet hidrolik dengan brake hidrolik. Okey. Dua jawapan ada. Okey. Archimedes pula. Archimedes ni dia cakap pasal daya apungan. Daya apungan mungkin hidrometer, mungkin kapal laut. Dua-dua tu betul. Okey, masih lagi betul. C dengan D. Prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Prinsip Bernoulli. Bernoulli ni dia cakap pasal perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan bila terdapat perbezaan halaju. Kalau hidrometer, tahu tak hidrometer ni apa? Tahu tak hidrometer tu apa? Tahu tak hidrometer tu apa? Siapa tahu? Tak tahu Hidrometer. Ukur suhu. Tu termometer. Bentuknya macam besar gemuk bawah. Gemuk bawah. Okey, kita nak ukur ketumpatan. Dia panjang gitu. Lepas tu dia ada bulat bawah ni. Gemuk bawah. Kalau kita letak dalam air, dia akan terapung. Tujuan hidrometer ni adalah untuk ukur ketumpatan. Okey. Kalau cecair itu tumpat, dia akan timbul banyak Kalau cecair itu kurang tumpat, dia akan tenggelam banyak. Hidrometer ni banyak diguna oleh penoreh getah ataupun pembeli getah, pembeli susu getah. Okey, dia nak cek sama ada susu getah yang ditoreh tu ori ke tak. Kadang-kadang ada juga penoreh getah ni ditoreh keluar susu getah tu sikit. Lepas tu dia pun campur air. Jadi banyak lah. Dia pun nak pergi jual. Dia ingat orang jual tu water. Gitu. So dia pun, orang jual tu pun test guna hidrometer. Tidak ikut standard dia. Maka dia kata susu getah ni awak dah campur dengan air. Awak jangan nak tipu saya. Contohnya gitulah. So ni alat untuk mengukur ketumpatan. Okey. Kalau nak mengukur ketumpatan, dia hanya bergantung kepada prinsip Archimedes saja. Sebab kita nak tengok dia timbul ke segelam, tak? Jadi dia tak ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. So yang paling tepatnya adalah C lah. Lagipun penyembur ni, kalau kita ada gitu, ni penyembur lah. Kita tekan tu, dalam ni ada salur dia. Lalu kita tekan tu supaya udara yang keluar dengan halaju yang tinggi kan. Bila udara keluar dengan halaju tinggi, sini halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan rendah tak? Tekanan rendah. Okey. Lepas tu tekanan atmosfera akan menolak cecair ni masuk dan keluar bersama-sama dengan udara yang berhalaju tinggi. Sebab tu jadi sembur yang ada dalam botol minyak wangi tu. Kita tekan supaya dia boleh menghasilkan. Kalau kita tengok muncung dia sangatlah kecil lah. Sangat kecil supaya dia boleh menghasilkan halaju yang tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan rendah. Bila tekanan rendah, tekanan atmosfera yang tinggi akan menolak cecair naik ke atas dan keluar bersama-sama dengan semburan. Sebab itulah jawapan dia C. Kalau kita faham, tak ada masalah, kita boleh jawab. Mari soalan gana-gana pun boleh jawab. Yang penting awak dah tahu tadi hidrometer tu apa. Walaupun dalam makmal tak ada, dia banyak guna pada tu lah, kelebihan pada anak-anak penoreh getah lah, dia pernah tengok dia. Dia buat daripada kaca. Kaca dia letak, dia boleh tahu berapa ketumpatan sesuatu cecair. Boleh Boleh? Santai-santai je, dah 1.40 dah. Okey. So, kita dua lain kali kita bincang lah. So, hari ni siapa tak hadir? Siapa yang tidak mengikuti? Ada 32 orang je tak ada.
Mak. Wow. 2 orang je tak ada 2 orang tu siapa? Zu, ada Zu. 2 orang tu siapa Saya tengok siapa. Ilmi ke? Filmi ada. Afiq Ilhami dengan Ilmi telefon tak ada bateri je. Habis bateri. Dia masuk dah Ali? Kelas sebelum ni masuk kimia. Afiq Ilhami dengan siapa? Zuang ke? Syazwan. Syazwan ada Syazwan? Tak ada ego. Afiq Ilhami dengan Syazwan. Okey. Terima kasih. Itu saja. So kita jumpa next lah pula So saya tangguh dengan tasbih kafarah subhanallah. Okey, semoga dipermudahkan urusan awak. Jangan stres-stres, relax-relax. Okey, kita jumpa lagi Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ego. Cikgu. Terima kasih, Cikgu.